وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli memperincikan pemberian diskaun bil elektrik secara bersasar kepada pengguna domestik dan bukan domestik di Semenanjung dan Sabah yang diumumkan pihak kerajaan dalam pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Sehubungan itu, Menterinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah menjelaskan bahawa seramai 2.9 juta pengguna domestik di Semenanjung yang menggunakan elektrik bulanan sebanyak 200 kWh akan menikmati diskaun bil elektrik sebanyak 40%. Jelas pula lagi, bagi pengguna domestik yang menggunakan elektrik bulanan antara 201 hingga 300 kWh pula akan mendapat diskaun sebanyak 15%. Penggunaan elektrik di antara 301 hingga 600 kWh diskaun sebanyak 10% dan penggunaan elektrik di antara 601 hingga 900 kWh sebanyak 5%. Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi atau Pemulih yang diumumkan merupakan inisiatif yang mendengar denyut nadi serta suara hati rakyat yang begitu terkesan dengan masalah kewangan dan kehilangan punca pendapatan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa pembentangan pakej berjumlah RM150 bilion itu secara jelas menunjukkan tiada pihak yang terpinggir dan tertinggal sama ada golongan B40, M40 serta T20. Selain itu, QPEX berharap pelan pemulihan negara yang diumumkan sebelum ini dapat bergerak seiring dengan pakej rangsangan yang diumumkan supaya memberi kesan yang diharapkan oleh semua pihak. Kebenaran bagi kedai buku dan alat tulis untuk beroperasi merupakan antara penambahbaikan prosedur operasi standard yang dilaksanakan di Sarawak berikutan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam satu kenyataan menyebut bahawa tempoh operasi kedai itu adalah mengikut syarat yang ditetapkan untuk sektor perkhidmatan, ekonomi, industri dan aktiviti-aktiviti lain yang dibenarkan semasa PKP. Di samping itu, waktu operasi premis yang menjual makanan adalah antara 6 pagi dan 10 malam manakala individu atau kumpulan individu tidak dibenarkan berada di kawasan awam antara pada pukul 12.01 pagi dan 5 pagi tanpa alasan yang munasabah. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 21 September dalam tahun 2015, Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad, Angkasa, telah melakar sejarah baharu apabila melancarkan Umrah Koop di Petaling Jaya, Selangor. Program itu menyaksikan Angkasa melalui anak syarikatnya, My Angkasa Services Sdn Berhad MSSB, berperanan mempromosikan pakej umrah ditawarkan dua syarikat koperasi, Kopetro Travel and Tours Sdn Berhad, Kopetro, dan Rakyat Travel Sdn Berhad, Rakyat Travel, kepada lebih 8 juta ahli koperasi yang berdaftar di bawah Angkasa. Jalinan kerjasama menjadi perintis kepada perancangan Badan Induk Penggerak Koperasi untuk bertapak dalam industri pelancongan dan penerbangan pada masa hadapan. Program ini juga menjadi asas untuk koperasi berkembang maju dan bergerak ke luar negara. Justru itu, program ini membuka peluang baharu kepada ahlinya sekaligus menepati peranan Angkasa mengembang dan menyatukan koperasi dalam negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa ilayka
يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat dengan IKIM tak kira mana jua anda berada. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama kami di Radio IKIM bertemankan saya Nur Hayati Paradi untuk aspirasi edisi Selasa, aspirasi 10.1. Tadi telah pun 4 jam bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Jadi terima kasih pada Hazwan dan juga Sufian untuk perkongsian Warna Pagi sebentar tadi. Harap-harapnya moga-moga apa je perkongsian mereka memberikan kita semangat untuk terus mendepani kehidupan dengan penuh ketenangan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, bersama dengan Yati kejap lagi kita bakal bersama rancangan pertama di aspirasi edisi Selasa. Tak lain tak bukan, hari ini kita ada syariah dan perundangan untuk bulan Jun. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Asam Ahmad, merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita membincangkan tajuk yang sangat penting, sangat menarik, sangat bagus untuk sama-sama kita semua ambil cakna berkenaan pluralisme agama dan bahayanya kepada pemikiran umat Islam. Jadi, terima kasih pada rakan-rakan yang selama ni mengikuti dan juga berkongsi perkongsian Cik Asham. Dan hari ini kita akan sambung lagi untuk perkongsian kita di antara inklusivisme atau menerima semua sebagai benar, menerima semua agama sebagai benar, dan juga dakwah. Apa bezanya tu antara inklusivisme dan juga dakwah yang menyuruh manusia kepada kebenaran yang satu, iaitu Islam. Jadi kita akan dapatkan perkongsiannya kejap lagi bersama dengan Cik Asam Ahmad. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, agama ini kita semua ada tanggungjawab untuk kita jaga, kan? Kita nak dengarkan pesanan Imam Syafi'i daripada Ammar untuk sama-sama kita ambil mesej yang boleh disampaikan untuk sama-sama kita jaga agama seperti mana yang Allah mahu kita jaga, insya-Allah. Teruskan bersama Yati hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Marilah hai teman-teman, dengarkan nasihat dari Imam Syafi'i yang dikasihi. Jadikan pedoman hidup sepanjang zaman, moga diberkati dan diredai. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia menjadikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Banyakkan menyebut Allah daripada makhluk, juga hal akhirat daripada dunia. Pilihlah makanan halal, ia menjamin kesihatan sebelum menghadapi ujian. Ujian manusia
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ziarahlah orang sakit, ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai Allah. Marah itu panahan syaitan yang beracun, hindarilah untuk menewaskan syaitan. Kasihani anak yatim kerana Rasulullah juga tergolong sebagai anak yatim. Baginda akan bersama orang yang menyayangi anak-anak yatim di akhirat. Berbakti kepada ibu bapa tanpa kenal lelah, sebagaimana mereka mengasihani kita. Ia menambah keberkatan umur dan rezeki dan keampunan atas dosa-dosa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyakkan beramal soleh, ya perisai mukmin dan pelindung dari serangan iblis. Takwa pakaian kebesaran hiasan muslim, memberi kejayaan dan kemenangan. Iman perlu dibajai dengan 5 perkara, yakin ikhlas mengerjakan amalan sunat, istiqamah bertata susila atau berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Ingat dan zikir kepada Allah dengan sebanyaknya, ia mengobati penyakit jasmani juga penyakit hati, serta mencetuskan ketenangan hidup dan qanaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 tamat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, tamat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stok berhampiran anda, atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ada kemampuan dan dia tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah ia dekati tempat solat Idul Adha kami ini. Dikala kita sedang mampu ketika ini, ayo laksanakan ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang Allah telah berikan. Daftar sekarang www.korbanikhlas.com. Sehingga 30 Jun sahaja.
Jom rebut peluang 8 minit slot temu bual secara percuma dalam tempoh terhad. Jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk atau perkhidmatan kepada lebih 1.561 juta pendengar Radio IKIM. Tempah pakej iklan khas Aidiladha di Radio IKIM hari ini. Hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada 16 hari bulan setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ini tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami bersiaran kita waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Dan seperti mana yang saya wawarkan tadi, kali ini kita akan bersama sekali lagi tetamu kita dah pun berada di hujung talian bersedia untuk bersama dengan rakan pendengar kita. Ada Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Encik Asham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah, rezeki untuk kita bersama sekali lagi bersama dengan Cik Asham untuk perkongsian kita. Kita nak sambung lagi sebenarnya tajuk besar kita sepanjang bersama dengan Cik Asham bersama untuk tajuk pluralisme agama dan bahayanya kepada pemikiran umat Islam. Kita mendapat sambutan sangat baik daripada sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar. Dan kali ini kita nak sambung Cik Asham tajuk kecil kita dalam pluralisme agama, iaitu di antara inklusivisme ataupun menerima semua sebagai benar dan juga dakwah. Ini macam lawanan dia lah kan. Maknanya kita inklusivisme dan juga dakwah tu menyeru kepada manusia, menyeru manusia kepada kebenaran yang satu iaitu Islam. Jadinya mungkin awalan ini mungkin perlu kita nak mengorbankan, sebab kadang-kadang bila kita cakap tentang ini, perlukah kita nak mengorbankan kebenaran demi menjamin kebebasan dan keamanan? Tajuk besar, macam persoalan yang besar sebenarnya Cik Asham kan, kalau boleh kita jawabkan, sebab ramai di kalangan umat Islam yang keliru oleh persoalan ini. Adakah berpegang dengan kebenaran Islam itu berarti tidak toleran terhadap agama lain? Macam mana pandangan komen Cik Asham sendiri? Silakan. Ya, terima kasih Yati, para pendengar rancangan syariah perundangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita yang tak sempat nak diselesaikan pada minggu yang lepas tentang di antara inklusivisme. Faham inklusivisme maknanya faham yang menerima semua sebagai benar, sebagai betul. Jadi kalau semua benar dan semua dah betul, apa perlu lagi kepada kita nak mengajak manusia kepada kebenaran? Bukan begitu ya? Betul. Maknanya apa perlu lagi kepada dakwah? Maknanya kita tak payah berdakwah lah. Maknanya biarkan mereka mengikut cara mereka, biarkan apa nak jadi dengan mereka, dan kita bawa hal kita. Maknanya bawa hal masing-masing. Hanya secara mudahnya beginilah, itulah yang maksudkan dengan inklusivisme. Semua terima. Bahkan silap-silap berdasarkan kepada faham inklusivisme ini, semangat inklusivisme ini nak dicampur adukkan pula. Nak dicampur adukkan pula di antara agama ni atas alasan bertoleransi. Demi nak menunjukkan toleransi itu, maka
ada orang yang fikir kalau kita campur-campur pun apa salah? Apa salahnya campur sesuatu yang benar dengan sesuatu yang lain yang juga benar? Itu maksudnya. Jadi di sini tersembunyi bahaya-bahaya yang tidak disedari oleh mereka yang jahil tentang hakikat yang membezakan di antara satu agama dengan agama yang lain. Jadi mereka dikelirukan disebabkan apa? Disebabkan oleh tuduhan tidak toleransi tadi. Kalau kita tak terima, maka kita tidak toleransi. Jadi kita rasa secara psikologinya kita rasa macam tersisih lah. Macam kita ni orang jahat lah pula. Kerana kita tak boleh bertoleransi dengan orang lain boleh bertoleransi dengan kita. Maka di sini kita nak kena faham baik-baik bahawa tuduhan itu tujuan di sebaliknya adalah untuk menggugat keyakinan umat Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Tersembunyi di situ adalah usaha untuk menggugat keyakinan terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Jadi persoalannya tadi, perlukah kita mengorbankan kebenaran demi menjamin kebebasan dan keamanan? Ini persoalannya. Jadi dalam konteks Barat, pengalaman hidup mereka, sejarah mereka telah membawa mereka kepada kesimpulan tidak ada gunanya lagi kita bercakap tentang kebenaran. Bahkan mereka sudah kecewa dengan kebenaran. Mereka sudah tidak percaya kebenaran itu sesuatu yang baik. Mereka tidak percaya kebenaran itu boleh diketahui. Itu pengalaman mereka dalam sejarah mereka. Maka dengan sebab itu mereka telah korbankan kebenaran. Kita buang sajalah kebenaran itu. Ataupun kita pindah kebenaran itu supaya kalau semua orang nakkan kebenaran, kenapa tidak saja kita katakan semua orang benar? Itulah semangat yang dibawa oleh pluralisme. Kita katakanlah saja semua orang benar, maka tidak timbul lagi konflik pada pandangan mereka. Jadi sejarah kita membuktikan sebaliknya. Sejarah Islam membuktikan bahawa para pemerintah Islam sentiasa menjamin kebebasan penganut agama lain untuk mengamalkan agama mereka. Jadi perang agama seperti yang berlaku di Eropah itu tidak pernah berlaku dalam dunia Islam. Jadi dalam pengalaman umat Islam, toleransi terhadap agama selain pada Islam, bahkan toleransi terhadap mazhab-mazhab, aliran pemikiran pada falsafahnya, ahli falsafah, pada golongan Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain, toleransi itu tetap wujud. Walaupun setiap umat Islam meyakini kebenaran dan keutamaan agama Islam. Dan di dalam kalangan umat Islam itu sendiri, kalau dia mengikut suatu mazhab yang tertentu, dia meyakini kebenaran mazhabnya, Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun kalau dia dari segi fiqh bermazhab Syafi'i. Akan tetapi dia tidak menolak mazhab-mazhab yang lain. Dalam arti kata, dia tidak menjadikan perbezaan mazhab, perbezaan pandangan itu suatu alasan untuk bermusuh. Tidak menjadikan alasan untuk bermusuh. Bahkan dalam Islam, perbezaan pandangan itu dianggap sebagai suatu rahmat, seperti yang kita maklum daripada suatu hadis Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Ada rahmat di situ. Maknanya itu menjadikan Islam itu bukan suatu agama yang rigid. Kalau suatu pandangan fiqh itu satu je pandangan, tak boleh beza, tak boleh lari. Sedangkan keadaan maslahah itu mungkin berbeza, suasana itu mungkin berbeza di tempat lain, suasananya lain, yang memerlukan kepada flexibility. Jadi kalau sekiranya
Ini dimaksudkan dengan rahmat. Kalau sekiranya pandangan itu hanya satu aja, tidak ada 2, 3, maka akan mendatangkan kesukaran yang amat sangat apabila kita berhadapan dengan suasana yang berbeza. Sedangkan Islam itu adalah suatu agama universal. Dia bukan agama untuk orang Arab yang duduk di tanah Arab sahaja. Kerana Islam itu Allah jadikan untuk seluruh manusia. Maknanya Islam itu juga nanti pada peringkat awal tu mungkin bermula di Timur Tengah itu. Akan tetapi nanti dia bakal sampai ke Eropah. Maknanya orang Eropah juga akan mengamalkan Islam, akan hidup menurut syariat Islam. Sampai ke China, sampai ke India, sampai ke alam Melayu. Dan setiap satu ini mempunyai ciri-ciri budayanya, ciri-ciri cuaca, ciri-ciri masyarakat yang berbeza-beza. Maka dengan sebab itu pastilah akan ada pengaruhnya terhadap bagaimana cara mereka mengamalkan agama itu sendiri. Jadi dengan sebab itu perbezaan pandangan, khilaf itu adalah suatu yang diraihkan di dalam Islam. Dalam Islam perbezaan tidak pernah membawa kepada usaha untuk memusnahkan pihak yang lain. Tapi kita tidak nafilah kalau ada golongan yang melampau, itu adalah pengecualian. Kita jangan ambil pengecualian daripada sikap setengah pihak yang melampau, tapi itu bukan sifat ataupun sikap yang dianjurkan oleh Islam itu secara umumnya yang kita lihat di dalam sejarahnya yang panjang. Maka tidak timbul persoalan orang yang mazhab Syafi'i di Malaysia ini cuba untuk meruntuhkan masjid orang-orang yang mengikut mazhab Hanafi, ataupun tidak membenarkan mereka mengamalkan mazhab Hanafi. Jadi tidak timbul persoalan sedemikian. Melainkan ada mungkin di sana sini kumpulan-kumpulan yang bersifat taksub. Taksub yang itu persoalan lain yang mungkin kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi maknanya apa? Maknanya keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam itulah. Dan sebab keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam itulah, maka umat Islam bertoleransi. Betul. Jadi toleransi itu sendiri adalah datangnya daripada keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran Islam. Kerana ajaran Islam itulah yang mengajar kita bertoleransi terhadap agama lain, bertoleransi terhadap sesama kita. Terhadap sesama Islam kita mesti rahmat. Kita hanya berkeras dengan mereka yang memusuhi kita. Hatta di kalangan orang yang bukan Islam sekalipun, kalau mereka tidak memusuhi kita, maknanya mereka tidak cuba untuk menyerang kita, cuba membunuh kita, cuba menghalang kita daripada mengamalkan agama kita, maka mereka bukanlah musuh kita. Jadi kita tidak perlu memerangi mereka, kita tidak perlu untuk lakukan apa-apa yang buruk terhadap mereka, kerana mereka bersedia untuk hidup bersama secara aman. Jadi kita hanya menentang mereka yang cuba untuk memusnahkan kita, mereka yang cuba untuk menghalang kita daripada mengamalkan agama kita, mengancam kita. Jadi itu saja yang mengancam kita. Jadi mereka yang tidak mengancam kita dan bahkan mereka mahu hidup secara aman dengan kita, nak berurusan dengan kita, nak berniaga dengan kita. Jadi tidak ada salahnya untuk kita berurusan dengan mereka. Bahkan wajib kita memelihara nyawa mereka, harta benda mereka, dan wajib kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri bermuamalah dengan orang Yahudi. Pastilah orang Yahudi yang tidak memusuhi Rasulullah. Walaupun kita tahu sebagai mereka yang menganut agama Yahudi, pastilah mereka tidak menerima kebenaran Muhammad. Itu pasti. Jadi tidak menerima kebenaran
tidak bermakna kita mesti bermusuh. Maknanya sebagai seorang Yahudi, tentulah dia tidak percaya Muhammadnya Rasulullah. Kalau dia percaya, tentulah dia sudah jadi Muslim. Kalau dia percaya Muhammad jadi benar, tentulah dia sudah jadi Muslim. Maknanya kalau dia masih lagi berpegang dengan ajaran agamanya, maka tentulah dia menganggap Muhammad itu bukan Rasul. Bukan Rasul. Tapi itu tidak bermakna Rasulullah SAW menganggap dia sebagai musuh. Dia bukan musuh, tetapi ia adalah seorang yang perlu disampaikan. Itu sahaja tugas kita adalah hanya untuk menyampaikan dakwah kita dengan akhlak yang baik, dengan pertuturan yang baik. Tapi terserah kepada individu untuk mempertimbangkan. Nak terima ke tak mau terima, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu. Kita hanya menyampaikan apa yang sampai kepada kita. Jadi sama ada pihak yang mendengar itu mahu menerima ataupun tidak, itu terserah kepada pertimbangan dan budi bicara masing-masing. Itu saja yang kita minta. Jadi adakah dengan berbuat demikian kita tidak toleransi? Tidak. Kita bukan tidak bertoleransi, bahkan kita melakukan perbuatan itu kerana bertitik tolak daripada kasih sayang kepada sesama insan. Kita tidak mahu sebahagian daripada manusia ini tidak sampai kepada mereka apa yang sepatutnya sampai. Tugas kita hanyalah untuk menyampaikan. Mudah-mudahan setelah mereka sampai kepada mereka apa yang sepatutnya mereka ketahui, mereka dapat membuat pertimbangan sendiri. Jangan nanti kita disalahkan kerana tidak menyampaikan, kerana kita tidak beritahu. Jadi ini tugas kita sebagai umat Islam. Jadi keyakinan umat Islam terhadap kebenaran Islam itulah yang menjadi punca mereka bertoleransi terhadap perbezaan pendapat dan kepercayaan. Dan melalui Islamlah kaum muslimin telah didedahkan sebentar daripada awal lagi dengan kepelbagaian. Jadi bila Islam itu datang, Islam sudah menyedari kepelbagaian agama. Dengan sebab itu kita akan temui rujukan dalam Al-Quran kepada manusia, kepada orang-orang kafir. Maknanya dalam Islam kita sudah menyadari dan mengiktiraf wujudnya manusia yang berbagai. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, kalau Allah kehendaki, dia boleh jadikan kamu umat yang satu saja. Satu saja. Kenapa perlu ada berbagai-bagai? Kenapa perlu ada berbagai-bagai warna kulit, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai bahasa, berlainan semua? Kenapa perlu ada semua itu? Kalau Allah kehendaki, la ja'alnakum ummatan wahidah. Kalau kami kehendaki, kami jadikan kau satu umat sahaja. Tetapi Allah Ta'ala dengan kebijaksanaannya telah menjadikan manusia itu dengan berbagai-bagai ragam rupa dan cara berfikirnya. Akan tetapi walaupun kita menerima kepelbagaian itu, tetapi kepelbagaian itu tidak menimbulkan kekeliruan terhadap makna diri seperti mana yang dilalui oleh Barat. Maknanya ada kepelbagaian bukan bermakna kita jadi kacau pemikiran kita, kita jadi keliru. Tidak. Apakah rahsianya? Persoalannya. Apakah rahsianya yang menyebabkan walaupun kita menerima kepelbagaian wujud bersama dengan kita menerima orang yang berfikiran yang berlainan daripada kita untuk hidup bersama dengan kita, akan tetapi kepelbagaian itu tidak menimbulkan kekeliruan terhadap makna diri kita. Tak menyebabkan kita rasa
betul ke, entah mereka pun betul. Dia tak ada macam tu. Jelas siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi siapa yang betul dan siapa yang salah itu tidak menyebabkan tidak adanya toleransi dalam kehidupan. Jadi apa rahsianya persoalannya? Rahsianya adalah budaya ilmu yang sentiasa menjadi pegangan dan amalan umat Islam. Jadi kita kena memiliki budaya ilmu yang betul, yang mantap. Barulah kita boleh berhadapan dengan cabaran pemikiran. Kerana cabaran pemikiran itu akan sentiasa ada daripada pada sepanjang zaman itu ada cabarannya masing-masing. Jadi apa yang kita perlu adalah ilmu yang cukup, kefahaman yang cukup untuk kita berhadapan dengan cabaran itu. Ilmu yang cukup ni kalau kita boleh ibaratkan macam vaksin lah, ataupun macam immunity yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita tak boleh nak menghapuskan virus. Kita tak boleh nak buang benda-benda yang boleh mengancam kesihatan kita itu. Yang kita boleh buat adalah menyediakan tubuh kita dengan immunity yang membolehkan tubuh kita itu melawan virus-virus asing yang mungkin boleh memudaratkan kesihatan kita. Maka itulah ibaratnya dengan ilmu yang menjadi pegangan umat Islam, dan dengan ilmu itu yang membolehkan mereka berhadapan dengan cabaran-cabaran pemikiran asing secara matang. Kalau datang golongan yang berpegang dengan pemikiran Mu'tazilah, maka kita tahu bagaimana untuk menghadapinya. Kalau datang pemikiran yang datang daripada jurusan falasifah, ahli falsafah, maka kita faham cara bagaimana untuk kita menjawab dan menghadapinya. Golongan Syiah bagaimana? Ini yang kita maksudkan dengan ilmu yang cukup bagi berhadapan dengan cabaran-cabaran pemikiran yang wujud pada masa dan zaman yang itu. Maka dialog adalah suatu kaedah yang digunakan secara meluas dalam Islam bagi menghadapi perbezaan pendapat. Ini bukannya apabila berlaku perbezaan pendapat, kita guna apa? Kita guna pedang. Kita gunakan kuasa untuk menindas golongan yang pemikirannya tidak sama dengan kita. Bahkan dalam Islam, kita disuruh berhujjah, berdialog. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Quran kata. Quran ajarkan kepada kita, katakan wahai Muhammad, Al-Quran sendiri mengajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya berdialog, berhujah. Bawa kepada aku hujahmu. Bawakan kepada aku hujahmu. Kalau sekiranya kamu benar, ini caranya kita berhadapan dengan perbezaan pendapat. Begini caranya. Bukannya kita menindas pihak yang berbeza pendapat, dan bukan juga dengan kita berdiam diri, tak cakap apa, takut pihak sana kecil hati, jadi takut dianggap tidak bertoleransi. Kedua-duanya itu adalah merupakan ekstrim. Satu ekstrim nak paksa dia punya pandangan saja. Satu ekstrim lagi, diam saja, tutup mulut, tak cakap apa-apa. Kenapa? Kerana nak mengelakkan daripada takut pihak satu lagi kecil hati, takut timbul konflik dan sebagainya. Cara yang terbaik, jalan tengah adalah kita bercakap, tapi bercakap dengan mengikut tertib-tertibnya. Yang inilah yang dimaksudkan dengan dialog, dengan perbincangan secara bijaksana, secara matang. Ini jalan keluar yang ditunjukkan oleh Islam. Kalau beza pendapat, berdialog, berbincang. Jadi ini adalah kaedah yang digunakan bagi menangani perbezaan pendapat dalam Islam, sama ada sesama Islam ataupun dengan bukan Islam. Sesama Islam pun kita ada perbezaan pendapat dalam ilmu fiqh, bahkan di dalam ilmu kalam, dalam akidah, cabang-cabang akidah ada perbezaan pendapat. Maka
bahaskan pandangan itu. Berikan hujah. Hatu burhanakum. Berikan hujah. Kemudian berdasarkan hujah itulah kita membuat pertimbangan pandangan mana yang benar, pandangan mana yang lebih kuat. Begitu caranya. Jadi daripada dialog yang diamalkan inilah, maka timbul suatu disiplin ilmu yang dinamakan dengan ilmu kalam. Dalam Islam timbulnya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ni secara mudahnya ilmu bercakap. Kalam tu maknanya bercakap. Ilmu bagaimana kita nak bercakap, bagaimana kita nak berhujah, bagaimana kita nak mempertahankan pandangan kita tu secara ilmiah dan secara akliyah. Itu. Jadi ilmu ini dinamakan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam inilah yang digunakan oleh ahli-ahlinya untuk membahaskan asas-asas akidah dan pemikiran dengan menggunakan hujah-hujah akal. Jadi kalau kita kata Allah itu benar, Allah itu wujud, maka apa buktinya dia wujud? Bagaimana kita nak cakap pada seseorang yang tak percaya? Jangan dia tak percaya, sudahlah, ni kan kita cakapkan nanti dia kecil hati. Allah. Bukan begitu caranya. Dia tidak percaya kepada Allah itu adalah sesuatu yang memudaratkan dirinya sendiri di akhirat nanti. Jadi kita mahu supaya dia tahu. Itu saja. Kita bukan nak memaksa dia terima. Kita mahu dia supaya dia tahu dan ini hujah dan ini buktinya. Jadi lepas pada itu kita serah kepada kesedarannya sendiri untuk memikirkan perkara itu dan membuat keputusannya. Itu yang kita lakukan. Jadi begitu juga dengan persoalan-persoalan lain tentang kebenaran Rasulullah, tentang sifat-sifat Rasulullah. Yang ni yang kita perlukan sekarang ni. Jadi dan inilah yang ditimbulkan kepada kita pada hari ini. Rasulullah dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, dihina dan dicerca, difitnahkan dengan itu dan ini. Jadi bagaimana kita nak jawab kalau kita tidak biasa dengan keadaan, kita tidak mempunyai cukup ilmu, kita tidak memiliki budaya ilmu yang membolehkan kita menangani persoalan itu tanpa kita mengikut emosi yang melulu. Yang ini jadi masalah bila kita tidak memahami kaedah bagaimana untuk berhadapan dengan mereka yang berbeza pandangan dengan kita. Mungkin kita akan jadi emosi. Mungkin kita akan marah dan bertindak di luar kawalan. Maka di situlah menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menimbulkan masalah dari segi perhubungan. Jadi yang diajarkan oleh Islam adalah berdialog. Bahkan yang disuruh berdialog billatihi ahsan. Cakap dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Cara yang paling baik yang sepatutnya kita ucapkan, gunakan. Yang tu. Jadi Islam yakin, Islam mengajar kita bahawa perbezaan pendapat itu akan sia-sia. Dan perbezaan pendapat itu boleh diselesaikan dengan menggunakan dialog yang diadakan secara tertib mengikut kaedah-kaedah ilmu yang memungkinkan kebenaran diketahui juga akhirnya. Jadi itulah yang menjadi pegangan umat Islam selama ini dalam sejarah. Malangnya pada hari ini kita lihat pendekatan ilmu kalam ini sudah semakin dilupakan. Bahkan ramai yang tak tahu pun tentang perkara ini. Sedangkan pada hari ini umat Islam amat memerlukannya sebagai alat untuk kita menghadapi serangan pemikiran serta kekeliruan yang semakin berleluasa di kalangan umat Islam sendiri. Kita bercakap bukan sahaja tentang serangan yang datang daripada luar. Bahkan pada hari ini kita berhadapan dengan kekacauan pemikiran yang datang daripada umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri yang sudah jadi keliru tentang Islam. Yang bercakap dengan berbagai-bagai saluran yang ada ini atas nama kebebasan memberikan pandangan,
kebebasan bersuara, maka mereka cakap dan mempengaruhi sebahagian yang lain. Kita lihat sekarang ni media sosial itu sangat-sangat berpengaruh. Dan golongan yang terdedah kepada media sosial yang banyak menggunakan media sosial ini adalah Anak muda. golongan yang muda. Golongan yang muda. Adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di bangku sekolah rendah, yang baru menjejak umur belia, remaja. Jadi mereka ini masih terlalu mentah. Kalau sekiranya mereka ini tidak memiliki kefahaman yang kuat tentang dasar-dasar agama, mungkin mereka ini akan terkeliru, akan kacau pemikirannya, dan mungkin pandangan-pandangan yang mengelirukan tentang agama itu melekat dalam pemikiran mereka untuk jangka masa yang lama, sehingga dia diperbetulkan. Jadi kita perlukan ilmu kalam ini sebagai alat untuk bukan sahaja berhadapan dengan pemikiran asing, tetapi juga untuk memperbetulkan kekeliruan yang berlaku di kalangan umat Islam sendiri. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang bukan sahaja alat itu yang telah dilupakan. Bukan setakat kita hilang alat yang namakan ilmu kalam itu, akan tetapi yang lebih teruk lagi, lebih parah lagi, apabila umat Islam itu sendiri sudah turut terpedaya dengan dakwah anti ilmu. Dakwah anti ilmu iaitu dakwah yang menafikan objektiviti ilmu. Matlamat ilmu. Dia menafikan objektiviti, bukan menafikan matlamat ilmu, ya ti. Menafikan objektiviti itu maknanya mereka berpendapat ilmu itu bukan objektif, tetapi subjektif. Maknanya ilmu itu adalah semata-mata pendapat. Allah Akbar. Yang kita katakan kebenaran itu adalah semata-mata pendapat. Jadi golongan ini kata begini, maka itu pendapat dia. Golongan B, dia pun ada pendapat dia. Jadi semua pendapat ini subjektif, maknanya dia bukan mutlak. Dia bukan mutlak, maknanya dia bukan objektif. Dia bukan benar kepada semua orang. Dia hanyalah subjek kepada bernisbah kepada orang yang katakan itu. Jadi ada helah sebenarnya yang terselindung di sebalik tuduhan umat Islam tidak toleran terhadap agama lain. Apa tujuannya? Tujuannya supaya umat Islam bersedia untuk meminda ajaran agama Islam itu seperti mana yang orang barat lakukan terhadap agama mereka. Ubah-ubah. Jadi ikut selera. Ubah-ubah. Kerana apa? Kerana agama itu adalah pendapat bagi mereka. Bukan ilmu. Agama itu asasnya adalah pendapat. Jadi kalau pendapat macam mana, kenapa kita tak boleh ubah? Ini adalah pendapat yang dikeluarkan 1000 tahun lepas. Jadi pendapat itu tidak lagi relevan sekarang, maka kita ubah yang ini. Jadi di mana-mana yang kita fikir boleh diubah, maka kita akan ubah. Itulah yang mereka lakukan kepada agama mereka. Jadi sekarang ni mereka mahu kita juga lakukan kepada agama kita seperti mana apa yang mereka lakukan kepada agama mereka. Dan tuduhan tidak toleran itu adalah kerana mereka mahu kita ikut seperti mereka. Selagi mana kita tak ikut seperti mereka, maka dia anggap kita ini tidak toleran. Jadi kita kena faham helah, kita kena sedar helah yang tersembunyi di sebalik itu. Jadi helah mereka ini tidak mungkin akan berjaya untuk memperdayakan umat Islam selagi mana umat Islam itu percaya bahawa hakikat sesuatu itu tetap tidak berubah-ubah. Iaitu hakikat Islam itu adalah tetap tidak berubah-ubah,
Dia bukan boleh diubah mengikut masa, mengikut zaman, mengikut siapa yang bercakap. Hakikat Islam itu sama. Makna Islam itu sama. Jadi bukan kita Islam menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain daripada Islam mengikut Imam Ghazali contohnya. Kemudian daripada Imam Ghazali pada zaman kita pula dah lain pula Islam itu. Kerana apa? Kerana Islam itu tertakluk kepada perubahan pendapat. Jadi mereka yang menganggap agama itu sendiri asasnya adalah pendapat peribadi. Nah, ini juga adalah merupakan suatu dakwah yang banyak mengelirukan umat Islam. Masya Allah. Banyak mengelirukan umat Islam. Nah, jadi dakwah inilah yang perlu kita fahami dan perlu kita dedahkan supaya dapat diperbetulkan. Ya, insya-Allah. Maknanya kita memang kena hidupkan budaya ilmu tu, kena mahirkan ilmu kalam itu sendiri untuk zaman-zaman sekarang ni kan. Maknanya kita kena hidupkan di hati kita dan anak-anak generasi akan datang. Itu belum lagi masuk normalisasi dan sebagainya kan Cik Asam. Kita tak sentuh lagi tentang itu. Tapi itulah, selain daripada tuduhan tidak toleran, lepas tu kadang-kadang ada sebahagian tu yang menyedihkan, kata Islam tu sebagai ekstremis, pengganas, dan macam mana boleh timbul tuduhan-tuduhan sampai Islamofobia. Itu antara perkara-perkara yang satu lagi yang kita sebagai umat Islam sendiri kena faham kenapa orang tuduh kita begitu dan apa sebenarnya yang kita boleh patahkan hujah tersebut. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika, boleh Encik Asam? Ya, dan untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang ilmu ini untuk sama-sama kita menjaga agama kita, insya-Allah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya
tahun Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi rancangan syariah dan perundangan, bicara tentang pluralisme agama dan bahayanya kepada pemikiran umat Islam. Bersama dengan kita Encik Muhammad Aslam Ahmad, Fellow Kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ini Encik Aslam memang fokus tentang inklusivisme dan juga dakwah, kan? Bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Islam perlu berinteraksi dan juga memberi maklum balas tentang ini. Dan selain daripada tadi kan awal tadi kita sebut tentang toleransi Islam itu sendiri dengan budaya ilmu, kalau kita mantap daripada sudut ilmu kalamnya, insya-Allah kita boleh mematahkan hujah-hujah dengan ilmu yang ada. Cumanya selain daripada dituduh tidak toleran, Encik Asham, umat Islam juga sering dituduh dengan tuduhan-tuduhan buruk dan dilabel sebagai ekstremis, pengganas dan sebagainya. Bagaimanakah boleh timbul tuduhan-tuduhan ini sehingga menimbulkan Islamofobia sebenarnya, Encik Asham? Ya, terima kasih Yati. Para pendengar yang saya muliakan, jadi tuduhan-tuduhan tidak toleran, tuduhan bahawa umat Islam itu ekstremis, pengganas, dan berbagai-bagai lagi tuduhan-tuduhan yang buruk. Ini bukan perkara baru sebenarnya. Jadi tuduhan-tuduhannya dah mula timbul, mula datang sebaik saja datangnya agama Islam. Daripada awal lagi kita boleh lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW sendiri dituduh gila. Dituduh gila, majnun. Quran pun menyebutkan tentang tuduhan itu. Rasulullah sendiri dituduh gila. Dituduh sebagai pembohong, pendusta, walaupun sepanjang hidupnya dia dikenali sebagai Al-Amin. Sepanjang hidup, selama 40 tahun dikenali sebagai Al-Amin. Bila dia dituduh bohong? Bila dia membawa dakwah Islam. Sebaik saja dia mengisytiharkan sebagai Rasul, sebelum itu dia dikenali oleh semua orang sebagai Al-Amin, sebagai seorang yang sentiasa bercakap benar, orang yang sehingga diberikan gelaran itu, tak pernah dia berbohong. Tiba-tiba dia bila dia menyatakan, aku ini adalah Rasulullah, aku mengajak kamu kepada mentauhidkan Allah, menjauhkan diri daripada syirik. Pada masa itu dia dituduh sebagai pendusta. Bila pendusta, bahkan juga dituduh sebagai ahli sihir. Dituduh sebagai ahli sihir. Dituduh gila kuasa, mau merebut kuasa dan sebagainya. Jadi semua ini adalah merupakan tuduhan-tuduhan. Apa yang kita boleh buat dengan tuduhan? Orang nak menuduh. Yang kita boleh buat adalah datangkan bukti, berikan bukti. Inilah yang mereka tidak dapat berikan. Sebab itu kita katakan ini adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Siapa yang bawa tuduhan-tuduhan ini? Mereka adalah orang yang merasa kedudukan dan pengaruh mereka tergugat disebabkan oleh Islam. Ini golongan yang melancarkan serangan dan tuduhan ini. Mereka merasa Islam itu, kerana Islam itu membongkar. Islam itu telah membongkarkan segala kepalsuan, segala pembohongan yang menjadi pegangan manusia selama ini. Jadi apabila pembohongan dan kepalsuan itu terbongkar, maka runtuhlah sistem kekuasaan, sistem politik yang didirikan di atas kepalsuan itu. Bila runtuh, maka orang yang selama ini berpengaruh, orang yang selama ini berkuasa, hilanglah pengaruh dan kuasa masing-masing. Jadi mereka inilah yang begitu galak merancangkan tuduhan-tuduhan dan kata-kata nista terhadap Islam, terhadap Rasul dan juga terhadap umat Islam. Jadi bilakah mereka akan hentikannya? Tidak sama sekali. Bahkan sehingga ke hari kiamat mereka tak akan hentikan perbuatan ini. Walaupun pada hari ini kita lihat umat Islam itu berada dalam keadaan lemah. Kita bukan lagi golongan yang berkuasa, tapi lemah dari segi politiknya, dari segi ekonomi, ketenteraan, segi sains dan teknologi semua.
umat Islam tertinggal dan lemah. Akan tetapi walaupun demikian, kemarahan Islam itu tidak pernah terhenti. Jadi kita lihat bagaimana di negara-negara barat yang selama ini merupakan tempat ramai umat Islam. Kita lihat saban tahun populasi Islam itu meningkat. Kita lihat di Eropah, kita lihat di Amerika Utara. Dan puncaknya bukan hanya semata-mata kerana berlaku imigrasi, perpindahan penduduk. Tetapi yang lebih utama, yang lebih penting untuk kita lihat adalah penerimaan masyarakat barat itu sendiri terhadap Islam. Masyarakat barat sendiri yang convert, yang menerima Islam. Ini yang berlaku sekarang ni. Setelah mereka menerima penjelasan yang sebenar tentang Islam, walaupun di sebalik propaganda dan serangan dan tuduhan yang berbagai itu, Islam diiktiraf sebagai the fastest growing religion in Europe dan juga di Amerika Utara. Itu yang berlaku sebenarnya. Walaupun propaganda anti-Islam itu tidak pernah berhenti, Islamofobia itu tidak pernah surut. Akan tetapi pada masa yang sama juga, apa yang mereka lakukan itu menyebabkan orang tertanya-tanya, menyebabkan orang ramai ingin tahu Islam itu apa sebenarnya. Sampaikan media dia itu begitu panas, begitu menggila dari serangannya terhadap Islam. Itu